Okey, so ada sedikit pembetulan. Kalau polisi pihak ketiga 75% didarab dengan premium kasar kita tadi, so dapat nilai ni ditolak dengan 0.3 ataupun NCD dia dah 30% tu. Okey. So cikgu, so 30%, okey, didarab dengan 75%, didarabkan dengan 1839.5. So jawapan akhir pelajar akan dapat 965.74. Okey, 965.774. Okey, boleh pelajar kat sini? Boleh betul kan? Yang tanya tadi cikgu tak sure tadi siapa tanya tadi. Betul Okey, so settle untuk soalan insurans. Okey, cikgu nak pergi soalan yang mudah pelajar Soalan yang mudah, jangan esok pelajar dapat soalan pelajar tak tahu nak buat. Dia sebenarnya soalan SPM ni dia mudah je. Jangan assume dia susah lah. Okey, soalan-soalan macam ni jangan kita tinggalkan lah. Okey, cikgu nak bincang satu je soalan. Cikgu nak bincang satu soalan. Okey, contoh soalan macam ni lah. P bersilang dengan Q. So untuk soalan set ni awak dah belajar dekat sekolah kan, bagi nombor. Kalau tak bagi nombor, kalau P bersilang dengan Q, automatik awak tahu terus jawapan dia kat situ. Tahu. Kalau pelajar nak bagi nombor pun boleh. Okey, untuk soalan B, soalan macam ni lah. Okey, Q prime union R, selesaikan dalam bracket dulu. Jangan esok kita duduk sibuk study yang susah, keluar soalan senang, pelajar tak boleh nak jawab. Cikgu tak nak macam tu. So dekat sini kita bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5. So Q prime. Apa maksud Q prime pelajar? Respon. Selain daripada Q, ada nombor apa selain daripada Q? Selain daripada Q. Okey, 1, 5. Selain daripada Q. Selain Q Okey, 1, 5. Okey, union R. So R berapa? 4, 5. So gabunglah. Okey, 1, 4, 5. Okey, bersilang dengan P. So P tu berapa? 1, 1, 2. So yang bersilang adalah 1. So kita lorek 1 saja. Jangan salah soalan ni macam ni esok. Cikgu dah padam semua dah 1, 2, 3, 4, 5. So lorek 1. Ni jawapan dia, 2 markah. Boleh pelajar? Soalan macam ni boleh esok? Satu contoh lagi kat sini Contoh nombor apa? Kita buat nombor soalan 2013 Kita buat soalan 13. Okey, P bersilang dengan Q. Ni Okey, bagi nombor 1, 2, 3, 4 di setiap ruang tu kita bagi nombor. So P berapa nombor dia? P ni semua ni berapa? 1, 2, 3. Betul? Okey, bersilang dengan Q. So Q berapa nombor dia? Q berapa nombor? Q kat sini 2. So yang bersilang adalah 2. So lorek 2 saja. Boleh? Okey, kalau macam ni Q union R prime, pelajar jangan tinggal prime dekat atas tu. Q union R, so prime. Okey, so kalau kita bagi nombor 2, 3, 4. Okey, so Q union R, semua Q, semua R. So prime, selain daripada dia ialah 1 lah. Okey, 1 bersilang dengan P. So P kita ada 1, 2, 3. So yang bersilang adalah 1. So lorek 1. 1 je lorek. Boleh? Soalan ni boleh?
Boleh Okey, cikgu harap sangat soalan ni keluar esok kalau keluar esok rezeki awak lah. Okey, so soalan set settle. Okey, kalau soalan pertama soalan set, okey, dia akan slash dengan ketaksamaan linear ketaksamaan linear soalan macam ni. Okey, bila soalan ketaksamaan linear, cikgu nak bincang dua soalan lah. Okey, soalan pertama, soalan kedua. Okey, bila dapat soalan macam ni, pada ruang jawapan lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So dekat sini dia bagi dua saja ketaksamaan. So kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama ni adalah yang ni lah. Okey, pelajar tengok lebih besar atau sama. So lebih besar mesti belah atas. So lorik belah atas. So pelajar dah dapat satu markah. Okey, lepas tu yang kedua yang ni. Yang ni mana garis dia? So yang tu adalah yang ni lah. So yang ni lebih kecil atau sama. So lebih kecil belah bawah, lorik lagi belah bawah. So dapat markah yang kedua. Markah yang ketiga, Y sama dengan X. So yang ni kena carilah. Okey, kalau Y sama dengan X, maksudnya Y1, X1, Y2, X2. So mana garis dia? Ni garis dia. Ni garis dia. So dia lebih besar. Dia tak ada sama dengan So garisan dia putus-putus. So cikgu buat. So kena ada garisan putus-putus lah. So garisan putus-putus macam ni. So dia lebih besar belah atas. Okey, perfect markah, 3 markah. So mudah je. Okey, biasanya dia akan bagi 2 lah. Kalau dalam periksa, contoh soalan 1 settle, faham pelajar? Okey. So kalau soalan 2, lorik rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So tengok ketaksamaan yang pertama dulu. Yang ni yang mana? Ni adalah yang ni, betul. Ni garis dia Ni garis dia. So dia lebih besar. So cikgu bagi tahu lebih besar belah atas. So lorik belah atas. Okey, lepas tu yang kedua. So yang ni, yang kedua. Yang ni mana? Yang ni adalah yang ni. Dia lebih besar juga. So ni garisan dia lebih besar belah atas. Tak perlulah lorik sini sebab kat sini dah bertindan dekat atas tu. So dah dapat 2 markah. 2 markah dah ada dah. So 1 markah lagi datang daripada mana? Datang daripada persamaan ni lah. Y sama dengan 5. So Y5 mana? So Y5 adalah sini. Kenapa garis solid? Sebab dia ada sama dengan kat bawah tu. So dia lebih kecil. So lebih kecil belah bawah. Ni jawapan dia. Tak perlu padam pun yang bawah. So pemeriksa akan tengok, oh ni 3 ni yang bertindan ni jawapan dia. So kalau nak comel, padam lah, kena kemas sikit lah. Kena kemas sikit. Okey, sebab pemeriksa ni orang kalau dia tengok serabut sangat, dia pangkah je. Boleh? Boleh pelajar soalan ni? Boleh. Okey, kita pergi. So dah 2 bab. Insurance settle, set settle, ketaksamaan settle. Okey, cikgu nak pergi persamaan linear serentak. Okey, soalan persamaan linear serentak kadang-kadang tu ya. Okey. So bukan soalan sekarang ni dia boleh pelbagai lah. Dia dah lorik siap-siap. Okey, dia minta pelajar listkan ketaksamaan dia. Okey, kalau kita tengok soalan cikgu tunjuk satu contoh sekejap. Dia bagi pada kita macam ni. Tulis 4 ketaksamaan. Ni 4 ketaksamaan ni banyak sangat ni. Biasa 3 lah. Tapi depend lah. Kalau dapat soalan macam ni, buat ketaksamaan dia. Okey, cikgu bagi tahu. Kalau dia lebih besar, so belah kanan. Cikgu bagi tahu kan, ataupun atas. Betul So tengok yang ni. Ni X sama dengan negatif 12. So dia belah kanan. So belah kanan X lebih besar. So dia garisan putus-putus
daripada negatif 12. Ni persamaan yang pertama. So dah dapat persamaan yang pertama. So ni persamaan yang kedua. Ni y sama dengan 8. So lebih kecil belah bawah. So y lebih kecil daripada 8. Ni persamaan yang kedua. Kan senang. Ni persamaan yang ketiga yang ni kat bawah ni. Bawah ni berapa? Y sama dengan 0, betul? Betul? So kalau y lebih besar atau sama sebab garisan solid dengan 0 dia belah atas. Ni persamaan yang ketiga. Dah ada 3 dah ketaksamaan. So yang ni lagi satu ketaksamaan. Lebih besar belah atas. So dah tahu lebih besar belah atas. So kena carilah yang ketiga ni, kena cari. So kecerunan kan, apa formula kecerunan pelajar? Y2 tolak Y1. So kat sini 0, 8. So kat sini negatif 8, 0. Betul? X1 Y1, X2 Y2. So 8 tolak 0, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey pelajar, lagi satu sebarang jalan kira tunjuk dalam kertas jawapan awak esok. Tak kira lah awak nak cari kecerunan pun, tunjuk je. Okey, sebab pemeriksa tu dia akan cari, pelajar ni ada idea ni, so dia akan cari, ni persamaan yang pertama, okey ni persamaan yang kedua, so dia persamaan yang ketiga, so persamaan yang keempat, pelajar ada cari kecerunan. So ada benda yang awak cari. So kalau kita cari kecerunan, pelajar akan dapat negatif 1 kan? Betul? Kecerunan dia. So Y sama dengan MX tambah C, persamaan garis lurus. So kecerunan dia negatif 1 ataupun negatif X lah, tambah C ni adalah pintasan Y, so 8. So ni persamaan yang keempat. Boleh? Ya. 1 So cikgu kira dulu. Y2 dia 8 tolak 0 per dengan X2 0 tolak dengan 8. Cikgu dapat negatif 1 Anin. Ke cikgu salah kat mana? Halo? 8 bahagi dengan negatif 8 sini. Okey. So kat sini tolak negatif 8 patut dia jadi positif. So dapat 1 So 1 kat sini positif 1. So dapat persamaan dia macam ni. Boleh? Dapat soalan macam ni boleh? Boleh Boleh. Kena cakap kat diri awak tu, dapat soalan ketaksamaan ni senang je ni. Okey, so settle Okey, settle ketaksamaan. Okey, tak apa, sambil-sambil tu pelajar boleh interrupt, tak ada masalah. Okey, dia lagi satu kalau soalan set tak semestinya lurik macam ni, mungkin dia bagi persamaan macam ni, suruh awak lukis gambar Rajah Van. Dia mungkin akan tanyalah. So pelajar kena alert lah, dia KSSM ni ada 53 bab Pelajar, awak ada 53 bab. Okey, daripada form 1 hingga form 5. Nampak macam banyak, sebenarnya sikit je. Jadi macam-macam boleh tanya. Okey, kita pergi kepada soalan persamaan linear serentak pelajar. So boleh buat dapat soalan macam ni. Dapat soalan macam ni boleh buat. Boleh tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Cikgu nak jawapan je. M sama dengan 6, N sama dengan 2. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama Okey, mode equation. So ada 2 unknown dia. So A1 dia M tu lah. So 1, B1 dia 3, C1 dia 12. Okey, so A2 dia 2/3. So 2/3,
B2 dia negatif 2, negatif 1 negatif 2 pula. Okey, so C dia 2. So pelajar akan dapat jawapan dia X6 Y2. So yang depan ni adalah X, yang belakang ni adalah Y lah. So dapat jawapan macam ni. Okey, lagi satu pelajar kalau jumpa saja pecahan. So jumpa pecahan, kita buang pecahan dulu So kalau kat sini soalan macam ni kan. So kita jumpa 2/3 M tolak N sama dengan 2. Buang pecahan dulu. Macam mana kita nak buang pecahan? Kita darab dengan 3 lah. Ataupun 3 ni bagi jiran dia 1, 2. So pelajar akan dapat 2M tolak 3N, 3 darab N sama dengan 6. Macam tu je. So yang ni kita salin balik. M tambah 3N sama dengan 12. So 2M tolak 3N sama dengan 6. So boleh selesaikan lah. So N dia sama, nak hapuskan dia kita guna apa ni? Tambah, betul? Betul? 3N tambah negatif 3N, so habis. M tambah 2M, 3M. So 12 tambah 6, so 18. So M sama dengan 18 bagi 3, so dapat 6. So betul jawapan awak. Okey, dia kalau persamaan linear serentak, kalau dia minta selesaikan, kita selesaikan. Okey, jangan guna kaedah metrik Okey, so kat sini settle. Dah dapat M tu, terus boleh cari N lah. Okey, nak cari N, so ambil je persamaan kat sini. So M dah ada dah. 6 tambah 3N sama dengan 12. So 3N sama dengan 12. 6 bagi sebelah tolak 6. So N sama dengan 6 bagi 3 dapat 2. So betul jawapan pelajar. Mudah je. Okey, bila darab lagi sekali cikgu cerita bila jumpa saja pecahan. Okey, katalah soalan nombor 4 ni, cikgu nak bincang soalan nombor 4 ni. So nampak pecahan dekat sini. So X sama dengan 1, X sama dengan pula. Okey, X tambah dengan 1/2Y sama dengan negatif 1. Nampak pecahan tu. So bagi jiran dia sebelah. 2 darab X, 2 X tambah 1Y. So 2 darab negatif 1, so negatif 2. Dah dapat macam ni, salin balik yang kedua ni. 2X tolak Y sama dengan 6. So boleh selesai lah. Mudah je. So kalau macam ni, ni tolak habis. Ni tolak jadi tambah. So Y tambah Y, 2Y sama dengan negatif 2. Kat sini tolak, kat sini tolak. So negatif 8. So Y sama dengan negatif 8 bahagi 2 dapat negatif 4. Mudah sangat-sangat soalan ni. Negatif 4. Ni soalan yang kita buat ni soalan SPM sebenar pelajar Soalan SPM sebenar, bukan cikgu reka-reka ni. So boleh tak kalau dapat soalan macam ni, boleh pelajar? InsyaAllah boleh Tak apa, nanti yang cikgu rakam ni cikgu share dalam grup semula Okey, so soalan persamaan linear serentak ni pelajar boleh buat, tak kira bentuk macam mana pun. Okey, seterusnya cikgu nak sambung sikit. Okey, soalan persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik memang soalan dia macam ni Kalau dulu 5, 3, 2. So aras tinggi, sederhana, rendah. Ni KBSM. So sekarang ni KSSM 4, 4, 2. So aras tinggi 4, aras sederhana 4, aras rendah 2. Masih ada soalan aras rendah pelajar Masih ada. Jadi tak ada masalah pun aras rendah ni 2 ni. Okey, so mungkin dia akan tanya macam ni. Bentuk dia akan tanya mudah. Mungkin dia akan tanya kalau soalan kuadratik. Kuadratik je penuh dah. Okey, ni soalan yang cikgu prepare tadi itulah. Okey, soalan kuadratik dan mungkin dia akan tanya soalan macam ni.
Kalau soalan macam ni mesti boleh buat pelajar. Formula trapezium kena tahu. Soalan macam ni boleh buat tak? Perlu bincang? Nak cikgu explain ke? Explain Okey, so ni kalau soalan trapezium lah. Soalan trapezium So pelajar kena tahu trapezium. Tak apa pelajar, cikgu minta cikgu explain, cikgu explain. Malam ni nak tanya apa, tanya. Sebab esok tak boleh tanya dah. Okey, tapi cikgu ada di dewan lah esok untuk student cikgu So ni A, ni B, ni C. Trapezium kena tahulah 1/2 A tambah dengan B darab dengan C. Ni kena tahu luas trapezium. Ni luas trapezium. Tak ada dalam formula sebab dia matematik darjah 3. Darjah 3 ke darjah 4 sekarang ni. Jadi luas trapezium. So formula dia senang lah. Kalau luas segitiga 1/2 dak tapak dak tinggi. So bila dapat soalan macam ni, pelajar tahu okey ni selari, ni A. So yang ni adalah B, yang ni adalah C. Sebab pelajar tahu formula kat sini Okey. Cari nilai X apabila luas trapezium 10. So dia dah bagi dah luas dia kat sini 10. So 10 sama dengan 1/2 A dia berapa? A dia adalah 3 tambah B dia apa? 2X darab dengan C. C dia berapa? C itu adalah X lah. Darab X macam ni lah. Okey, so lepas ni pelajar selesai seperti biasa. 2 ni tak nak kacau antar sebelah. So 20 sama dengan yang ni kita kembangkan 3 darab X, 3X tambah 2X darab X, 2X kuasa 2. So pelajar tengok kuasa 2 kat sini positif Bila positif yang ni mesti hantar ke sebelah. So susun balik 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 20 sama dengan kosong. Buat 2 bracket siap-siap. Sama dengan kosong, jangan terlupa. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Mode equation, tekan anak panah sebelah lah. So degree So A dia 2, B dia 3, C dia negatif 20. Ok, so pelajar akan dapat X1 2.5. Ok, so tak nak 2.5 nak 5/2. Lagi 1 negatif 4. So X sama dengan negatif 4. So atas X tambah 4 lah. Ok, yang kedua dekat bawah ni dapat berapa tadi? Betul ke jawapan cikgu ni? 5/2. X sama dengan 5/2. So 2 bawa pergi sebelah 2X. So kat sini positif. So tolak 5. So macam ni je jawapan dia. Soalan dia tanya apa soalan dia? Tinggi trapezium tersebut, cari nilai X. Ok, so kita nak cari nilai X. So X dia kita dapat 5/2. Jawapan dia. Jangan ambil yang negatif. Yang ni abaikan lah. Abaikan. So boleh? Untuk soalan macam ni boleh? Boleh Okey, dia mungkin dia akan keluar macam ni kalau dia nak susah sikit lah. Tapi kalau ada kemungkinan dia akan keluar. Sekejap, mana soalan kita tadi? Ada kemungkinan dia keluar macam ni. Tak adalah dia keluar susah macam tadi pun. Kadang tu kita je fikir susah-susah, lepas tu keluar soalan senang, kita tak boleh nak settle. Tak nak macam ni. Ni asas ni pelajar akan pakai sampai bila-bila pelajar Kalau awak masuk universiti pun awak pakai benda ni. Awak jadi engineer. Ya yang ni. Yang ni darab seperti biasa Adam. Jadikan dia sama dengan kosong. Darab seperti biasa. 4X darab X, 4X kuasa 2 tambah 4X darab 4, so 16X.
Okey, sama dengan 9 tambah 16x. So dekat sini selesaikan. Yang ni hantar sebelah, yang ni hantar sebelah. So akan dapat 4x kuasa 2 tambah 16x tolak 16x tolak 9 sama dengan 0. So dekat sini tolak habis. Yang tinggal 4x kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Kat sini yang kita tekan kalkulator ni. Jadikan dia sama dengan 0. Kalau pelajar dah mahir, dah tahu dah, okey, 4 ni adalah 2 kuasa 2. So x kuasa 2 tolak 9 ni 3 kuasa 2. So semua kuasa 2, nampak Jadi jawapan dia dalam bracket 2x tolak 3, 2x tambah 3. So kat sini pelajar selesaikan lah. Kalau pelajar dah mahir. Kalau tak mahir yang ni, kita tekan kalkulator. Jangan susah-susah lah. Jangan susah-susah. Equation. So ada satu pun boleh ubah. So satu saja So A dia adalah 4. B dia tak ada. Yang ada X tu tak ada. B dia kosong. C dia berapa? 9. So pelajar akan dapat jawapan dia X1 1.5 tekan ABC tu. Okey, X 3/2. X sama dengan 3/2. So 2 bawa ke depan, 2x tolak ni. So lagi satu kita akan dapat negatif. So negatif 3/2. X sama dengan negatif 3/2. So negatif nak atas dan jadi positif. So ni jawapan dia. Boleh? Boleh Jangan susah-susah. Dapat soalan macam ni esok bonus untuk awak. Okey, sama juga soalan kalau soalan 2012 lah. Macam ni simple je. Kalau soalan 2013 kena kira sikit lah. X tambah 2 kuasa 2. So kuasa 2 X tambah 2. Selesai yang ni dulu. Sama dengan 2X tambah 7. Yang ni selesai seperti biasa. Expand dulu. Terus dapat jawapan. Boleh? Boleh? Halo? Boleh Okey. So settle untuk soalan persamaan kuadratik mesti boleh. Yang ni pun mesti boleh. Cuma nombor 2 ni ni nampak macam susah tapi senang. Macam ni kan. Ni soalan dia. Jadikan dia sama dengan 0. Darab silang je. Negatif 2/3x tolak 5 sama dengan x 3x tolak 1. Nampak macam susah tapi senang. Yang ni buat naik atas. So 3x tolak 1. Okey, darab dengan negatif 2 Jangan tertinggal. So sama dengan yang ni buat pergi sebelah. So x 3x tolak 5. Selesai. Kembang seperti biasa. 3x darab dengan 2. So negatif 6x tambah 1/2 lah. Okey, sama dengan 3x darab 3x. X darab 3x. 3x kuasa 2 tolak 5x. 5x. So nampak x kuasa 2 ni positif. So positif. Yang ni semua hantar ke sebelah. So 3x kuasa 2 tolak 5x. Kat sini tambah 6x. So 2 bagi sebelah tolak 2 sama dengan 0. So dekat sini boleh selesai. 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 6x. So tambah x tolak 2 sama dengan 0. Tekan kalkulator, dapat jawapan dia. Boleh? Boleh. Jangan rasa susah. Dapat soalan ni, walah senang je ni, darab silang. Dia macam tu. Dia kena set dalam kepala awak tu. Sama juga soalan macam soalan nombor 6 pun. Soalan nombor 6 ni soalan persamaan kuadratik. Sebuah akuarium mempunyai panjang dia berapa panjang dia. So gambar akuarium macam ni. Lukis sikit gambar akuarium tu. So panjang dia x tambah 7. So lebar dia x. Okey, lebar dia x. Okey, ni dia ada tinggi dia So kena lukis gambar dia elok-elok lah. Sekejap. Ya.
Translasi Ni ada tadi ada seorang tu tanya. So nak bincang ke soalan 6 ke terus pergi soalan translasi? Soalan translasi ke nak bincang soalan nombor 6 dulu? Nak tanya sikit ramai student cikgu dalam ni. Perlu bincang ke 2017 ni? Ikut Adam je. Ikut Adam kita pergi terus soalan transformasi. Okey, ni ada soalan student tanya cikgu tadi Tadi masa maghrib tadi. Soalan simple. Jangan rasa susah. Transformasi kita ada. Malam nyampah betul pen tak detect ni. Okey, so kita ada 4 negatif 2. Pelajar kena tahulah transformasi. Kalau 4 ni, ni kanan, ni X kan. So ni Y. Kalau Y negatif bawah. So dah tahu dah. Okey, seterusnya translasi L, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 21. Okey, soalan dia L kuasa 2 L kuasa 2. Cari koordinat bagi titik negatif 6, negatif 1. Okey pelajar, bila dapat soalan macam ni, biasanya dia dah bagi jadual pada pelajar dekat atas tu. Dia dah bagi dah kertas graf tu. Kalau dia tak bagi kertas graf, kita buat sendiri. Negatif 6, negatif 1. Lukis gambar sikit. Negatif 6. So negatif 6 sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So negatif 6. So kalau kat sini 1, so negatif 1 koordinat negatif 6, 1. So kita tanda dulu koordinat dia siap-siap. Ni titik dia. Okey, di bawah transformasi L kuasa 2. So sekarang ni kita nak negatif 6, negatif 1, L kuasa 2. Apa maksud L kuasa 2? 2 kali. So L yang pertama dulu. L yang pertama ni apa dia? L ni, cikgu salah ke tadi soalan yang cikgu share dengan pelajar tadi. So sekejap. Anak cikgu Safrul ada tak kat sini? Halo? Ada So silap tadi silap tadi. Okey, so L. So L ni 90 darjah. Okey, pada negatif 2, 1. So negatif 2, 1 kat mana negatif 2, 1? So kat sini L. So ni negatif 1, ni negatif 2 Tadi cikgu ingat L tu adalah transformation tadi So cikgu tertukar. So dekat sini L ni ialah putaran 90 darjah. Okey, arah jam pada negatif 2, 1. So kita plot dulu titik negatif 2, 1. So negatif 2, 1 kat mana negatif 2, 1 kat atas. Ni titik dia. Okey, so 90 darjah. So kita cantum. Yang ni kita cantum sebab dia kata pusat dia kat sini. So dekat sini pelajar ambil pembaris. Pelajar letak pembaris satu, letak macam ni. So ni 90 darjah lawan arah jam. So dia berputar macam tu. Ambil jangka lukis, ambil take note sini, take note sini, take note sini. So akan dapat titik dia. So titik dia dapat berapa sebenarnya kertas graf cikgu dah tak betul lah ni. So kita akan dapat jawapan dia kat sini. Ni jawapan dia. Ni lepas tu dia L yang kedua. So L yang kedua maksudnya lagi sekali 90 darjah. So straight macam ni lah, 90 darjah pusing lawan arah jam. So dekat sini dapat berapa? Ada student boleh tolong cikgu? Hanin dapat apa Hanin? Jawapan dia mana? Ni arah jam Oh, dia lawan jam dia macam ni. Okey, sorry, 180 darjah Jadi jawapan dia straight jugalah. Maksudnya dia macam ni. Okey, ni dia rotate macam ni, dapat koordinat 1 kat sini Lepas tu dia rotate lagi sekali. Okey, sorry tertukar nanti. So berapa jawapan dia cikgu tak ada kertas graf kat sini.
Ada yang boleh kira? Halo. Buku matematik yang petak tu. Halo. Ada yang dapat jawapan dia? Cikgu nak jawapan dia. L yang pertama dulu. Mana ni student cikgu ramai ni kat dalam ni. Cikgu ada kertas graf tapi aduh. Pelajar boleh kira sendiri ya, boleh cari ya. Tak apa. Boleh. So dapat apa Adam? Boleh cari ya. So ni kertas ni dia tak ada nampak petak-petak, susah nak cari. So tadi yang anak cikgu Safru tadi siapa nama Noza, siapa? So betulkan balik jawapan dia tadi jawapan tadi ni betulkan balik. So kita akan dapat jawapan macam ni lah. Okey, so dia rotate kat sini dapat satu jawapan. So dia rotate lagi sekali dapat satu jawapan. Okey, seterusnya kalau soalan yang kedua ni dia cari LK. So kita cari K dulu. Cari K dulu, translasi dulu, baru kita cari L. Boleh? Soalan ni boleh? Betul kan tadi cikgu tertukar tadi. Halo. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, lagi nak tanya cikgu. Ya. Pantau 2 kali boleh? Kalau pantau 2 kali? Salah. Okey, hantar kat Telegram hantar kat Telegram. Kita bincang sama-sama. Okey, so sambil-sambil tu yang ni settle, ibu tak ada apa-apa. So skema jawapan tak ada. Okey, kita pergi kepada soalan dia tadi. So kita sambung lagi. So soalan ni selesai Boleh jawab esok keluar Tak keluar kertas 2, keluar kertas 1. Mesti ada. Halo. Okey, so soalan seterusnya. Soalan garis lurus. Pelajar, boleh tak soalan garis lurus? Boleh. Confident boleh tu cikgu sedap cikgu dengar tu. Okey, kita bincang satu soalan Kita bincang soalan 2012 lah. Kita bincang satu soalan. Okey, first kali kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ. Okey, QR dan RS dilukis pada satu satah Cartesian. Okey, garis lurus QR selari dengan paksi Y. So QR ni yang ni selari dengan paksi Y lah. Okey, dan PQ selari dengan SR. So PQ selari dengan SR. Okey, apa maksud dia selari? Keturunan dia sama. So sekarang ni soalan yang pertama, kita nak cari persamaan garis lurus PQ. Okey, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So kena tahulah keturunan dia. Okey, nak cari keturunan dekat sini. So kita dah tahu ni garisan ni, persamaan garis lurus dia macam ni lah. So Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Ni asal dia Y sama dengan MX tambah C. So keturunan dia adalah negatif 2. So kita just masukkan sajalah. Negatif 2X tambah dengan C. Cari C. Nak cari C, ni X, yang ni Y. So Y dia 6, negatif 2, X dia adalah 3. So tambah C. So selesaikan. Negatif 2 darab 3. So dapat negatif 6. Okey, so negatif 6 bawa pergi 11. So C dapat 12. So persamaan garis lurus PQ, Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 12. So selesai untuk soalan A. Boleh? Pelajar, boleh dekat sini?
Okey, lagi satu lagi satu. Jap, stop jap. So cikgu buka soalan. Ada lagi nak tanya? Ya. Okey. Negatif tu maksudnya contoh negatif 1/2 X sama dengan 10. Contoh macam tu lah. So kalau buat 2 saja, buat 2 je lah. Yang tinggal negatif X sama dengan 20. 2 dah 10, 20. Tak payahlah bawa negatif tu. Bawa yang negatif tu tinggal lah dekat atas tu. Sama je, negatif 3/2 X sama dengan 7. So 2 bawa pergi sebelah. So tinggal negatif 3X sama dengan 14. Sama. Boleh? Dam? Faham konsep dia faham konsep dia. Dia lagi satu, kalau 3/2X tambah Y sama dengan 7. Contoh macam ni. Ni kalau pecahan ni biasanya cikgu akan anggap dia makanan lebih. Bagi G ganda. Ni G ganda. Ni G ganda, jangan tinggal lah. So 3X tambah 2Y sama dengan 14. Dia mesti macam tu. Jangan tinggal jiran dia. Jangan bagi ke ujung je. Dia sama juga. Kalau soalan tu 2X sama dengan 1/2. Contoh tambah 1/2Y sama dengan 3. So kalau ada pecahan, kita anggap dia makanan lebih ni. Mana pen cikgu ni? Ni makanan lebih bagi jiran dia. Ni jiran dia, ni jiran dia. So 4X tambah Y sama dengan 6. Jangan tinggal. Boleh? Ni konsep persamaan lah yang awak akan guna sampai bila-bila. Boleh Okey, so kita sambung. Okey, soalan bulatan boleh buat soalan bulatan. Boleh, soalan bulatan 2 formula je. Pi J kuasa 2 untuk luas, 2 pi J untuk lilitan. Soalan dia senang je. Konsep dia sama. Okey, contoh macam soalan ni, perimeter kawasan yang berlorek. So nak perimeter, so kat sini dah ada. Nak cari panjang lengkuk dia. So lilitan bulatan formula dah ada. Lilitan bulatan 2 pi J. So kira lah sudut dia 90 darjah. Ni sudut 90 darjah. So nak cari PQ sama dengan sudut dia 90/360 darab 2 darab pi darab dengan jejari dia 14. Pelajar just tekan kalkulator, dapat panjang ni. So tekan kalkulator seperti biasalah. Okey, jangan susah-susah buat yang senang-senang je esok. 90/360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 14. So pelajar akan dapat 22. So panjang ni dah dapat 22. So cari panjang ni pula. Panjang ni kalau jejari kat sini 14, so jejari kat sini 7 lah. Sebab dia 14. So masuk dalam formula dia. Dapat lengkuk ni. Boleh? Boleh tak? Boleh Soalan ni senang. Soalan bulatan senang. Okey, kita pergi kepada soalan. Ni soalan bulatan pun senang. Ni soalan, dia mungkin dia akan tanya macam ni lah. Bilangan putaran lengkap ni. Ni sama macam soalan pertengahan tahun Kuantan hari tu. Sebiji soalan dia. Okey, so tak nak cerita lah panjang-panjang. Okey, so settle. Okey, soalan penakkulan matematik ni boleh? Soalan penakkulan matematik boleh tak? Okey. Okey. So kita bincang satu soalan kita bincang satu soalan macam ni soalan macam ni. Okey, so sekarang ni soalan dia tulis penafian bagi penyataan di atas. So nombor kuasa 2 sempurna pelajar dah tahu kuasa 2 sempurna. Maksudnya kuasa 2 lah. 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. So ni 1,
4, 9, 16. Dan sambungan dia straight 25. Ni nombor kuasa 2 sempurna Okey, 9 ialah kuasa 2 sempurna. Tuliskan penafian. So dia nak kita nafikan dia. So bila nafikan dia, apa jawapan dia pelajar? Kalau 9 ialah kuasa 2 sempurna, 9 bukan kuasa 2 sempurna. Senang je kita nafikan dia. Ni penafian. Okey, seterusnya tentukan penafian ni benar ke palsu. 9 bukan kuasa 2 sempurna. Of course lah palsu. Kenapa palsu? Sebab 9 ni ialah kuasa 2 sempurna. So settle untuk soalan ni. Boleh? Boleh? Okey, formula dia kan, formula dia implikasi. Okey, implikasi P menyebabkan Q. Maksudnya jika P maka Q lah. Lepas tu akas. Akas ni terbalik daripada implikasi. Q mengakibatkan P. Lepas tu kita ada songsangan. Songsangan ni kita ambil daripada implikasi. Maksudnya bukan P menyebabkan bukan Q. Ni formula dia lah. Seterusnya kontrapositif. Kontrapositif ambil daripada akas. Bukan Q mengakibatkan bukan P. Ni je formula dia untuk KSSM ni. Ni cerita dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni Okey, soalan B ni. 2 ialah nombor perdana, betul pelajar? Betul 3 ialah faktor bagi 19. Bukan, ni 3 mana boleh dapat 19. So statement ni salah. Gabungkan dua perkataan P dan Q menggunakan perkataan dan. So maksudnya salin balik 2 ialah nombor perdana dan 3 ialah faktor bagi 19. So salin balik sebab dia minta kita gabung dengan perkataan dan. Seterusnya tentukan kebenaran. So bila pelajar list 1 markah dah. Ada perkataan dan tu. Lepas tu tentukan kebenaran dia. Dia palsu lah. Palsu. Kenapa palsu? Sebab 3 tu bukan faktor bagi 19. So yang ni palsu 1 markah. Kemudian justifikasi ni 1 markah. So 3 markah. Mudah je soalan dia. Boleh? Soalan ni boleh? Boleh Okey. Kalau kita tengok soalan seterusnya, ni soalan ni. Soalan C ni. 3 faktor bagi 12. Okey, ni betul lah. 6 faktor bagi 12. 12 ialah faktor bagi 12 pun betul juga. Semua faktor bagi 12 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ni salah lah. Mana boleh semua faktor bagi 12 boleh bagi yang 3? Kalau faktor bagi 12, 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. So 4 mana boleh bahagi dengan 3? So statement semua ni statement ni salah, ni statement ni palsu. Okey, tentukan sama ada hujah induktif kuat atau lemah. Kuat atau lemah? Pelajar kat sini. Kuat ke lemah? Cikgu nak jawapan. Lemah. Kenapa lemah? Okey, lemah kerana kesimpulan dia palsu. Okey, kita guna term palsu Okey, seterusnya tentukan hujah meyakinkan dan tidak meyakinkan. Meyakinkan ke tidak meyakinkan? Tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Kenapa tidak meyakinkan? Sebab dia lemah. Pandai awak.
Sebab lemah. Sebab hujah dia lemah. Boleh. Jangan ambil sebab kesimpulan dia palsu lagi. Sebab awak dah ambil tadi kesimpulan dia palsu. Boleh kalau soalan macam ni. Cikgu semak jawapan lah kan. Salah kan. Ajaran sesat pula kan. Sekejap. Mana jawapan dia Rasa semalam dah bincang soalan ni. Lemah kerana kesimpulan dia palsu. Tidak meyakinkan kerana hujah dia lemah. Boleh? Kat sini boleh? Esok. Hello. Boleh Okey, boleh Cikgu nak macam tu lah, confident. Soalan set ni senang ni Soalan set esok, jangan salah. Okey, kejap cikgu pergi pada koleksi cikgu tadi. Okey. So yang tadi tu, yang kita bincang tadi, ni model KSSM, tapi masih yang KBSM ni masih ada lagi dalam KSSM tu masih ada dalam DSKP. Jadi jangan abaikan yang simple-simple ni. Cuma cikgu nak terang yang ni je lah, yang last ni yang ni. Ni soalan favorite ni. Ni soalan favorite lah. Jadi macam mana kita nak buat kesimpulan? Potong yang ni, buang. So nombor yang mana berubah tu kita ganti dia dengan N. So 2 darab dengan N, tolak dengan 1. So semua ganti dengan N. So seterusnya kita nyatakan N tu berapa. So macam mana dapat 1? So 1 kuasa 1 kuasa 2. Macam mana dapat 4? 2 kuasa 2. Macam mana dapat 9? 3 kuasa 2. So bermakna N ni N kuasa 2. So N kuasa 2. So N tu adalah 1, 2, 3, 4. Titik mesti ada 3. Nampak ni kat sini soalan dia titik 3. So titik kena 3. So jawapan ni 1 markah, ni 1 markah. Boleh? Untuk soalan ni esok kalau keluar. Boleh jangan salah lah soalan macam ni. Okey, kalau dia bagi soalan macam ni, diberi bahawa isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3 tu. J tu J ialah jejari. Buat satu kesimpulan deduktif. Okey, dengan isi padu sfera dia bagi jejari dia 3. So ambil formula, masuk dalam formula je. Betul lah tu. Maksudnya 4/3 darab dengan pi darab dengan jejari dia dah ada 3. 3 kuasa 3. So tekan kalkulator, kira terus. Boleh untuk soalan macam ni boleh Jangan salah soalan macam ni. Soalan kalau macam ni, lagi satu, tentukan sama ada akas. Ni macam ni. Ni akas. Berikut adalah benar atau palsu. So kalau akas, apa maksud akas? Apa maksud akas? Kita terbalikkan dia, betul? Ni P, ni Q kan? So terbalikkan dia. Jika X lebih besar daripada 7, maka X lebih besar daripada 3, betul? Betul? Confident je, betul. Benar ke palsu? Halo. Tak pasti. X lebih besar daripada 7. Berapa X lebih besar daripada 7? 8 8 lebih besar daripada 3, betul? Betul lah. Dia benar. Betul Bukan palsu esok jangan pakai betul salah pakai benar atau palsu. Okey, sekejap. Okey, soalan. Buka soalan. Ya. Okey, metrik, soalan metrik
Okey, metrik biasa. So kita tak sampai lagi Adam, sikit lagi metrik. Tak apa ni. Dah settle. Kalau keluar soalan macam ni boleh buat tak kesimpulan ni? Soalan ni soalan SPM sebenar ni. Buat satu kesimpulan aruhan melengkapkan pernyataan di ruang jawapan. So kalau ada bagi macam ni boleh buat tak? InsyaAllah boleh Okey, confident boleh. Okey. So kita pergi pada metrik. Ni soalan metrik pelajar. Soalan metrik. Okey, first kali kita tengok soalan Kita tengok soalan nombor. Cikgu nak bincang 3 soalan lah, 3 soalan. Okey, dan cikgu cerita. Okey, katalah soalan nombor 8 macam ni. So nampak ni, M darab dengan metrik 3, 2, 6, 5 sama dengan 1001 1001 ni adalah identiti. Maksudnya A darab dengan B sama dengan identiti, ataupun A darab dengan B sama dengan 1001. 1001 ialah identiti. Nak cari A, kita songsangkan B. Nak cari B, songsangkan A. So A songsangkan dia. Okey, contoh macam soalan yang pertama ni kan. Okey, soalan yang pertama ni dia bagi pada kita M darab dengan 3, 2, 6, 5 sama dengan 1001. Ni kita tahu identiti. So ni A, yang ni B, yang ni identiti Okey, seterusnya dengan keadaan M 2 kali 2 cari nilai M. So tadi kita dah bincang A darab B sama dengan identiti. So M tu adalah A lah. Nak cari A macam mana? Songsangkan B. Maksudnya kita songsangkan lah kat dalam tu. 3, 2, 6, 5. Songsangkan dia. So 1 per, apa formula dia pelajar kat sini? AD tolak BC anak dara tolak dengan bujang Cina. Betul A, B, C, D. So yang ni terbalikkan lah. 5 kat sini 3. So negatif 2, negatif 6. So anak dara AD lah. So 3 darab dengan 5 tolak dengan bujang Cina. So 2 darab dengan 6. Negatif 2, negatif 6, 3. So selesai kat sini. Okey, so kita akan dapat 1 per 15 tolak dengan 12. So dapat 3 lah. Okey, 5, negatif 2, negatif 6, 3. So yang ni pun dekat sini pun dah habis ni. Cikgu ada kat sini tak? Siti Noh ke Mazak ke? Yang ni kita selesaikan sampai habis tak? Ke kita tinggal? Boleh tinggal je kan? Okey, boleh tinggal je, kecuali lah kalau dia nak jawapan dia baru kita per dengan 3 semua M metrik besar. So just kat sini beres-beres. Okey, saja je. nak confirmation. Okey, so dekat sini pelajar boleh? Boleh? Adam boleh Adam? Adam saja. Okey, so lagi satu soalan nombor kalau tak ada metrik songsang pelajar. Ni contoh Kalau ni dia tanya songsangan, betul? Okey, kalau soalan dia kata tidak cari metrik tiada songsangan bagi nilai ni, pelajar just terus kira anak dara tolak bujang Cina sama dengan kosong terus Kalau metrik songsang tadi 1 per kan. So kalau tiada songsangan, so kita kira terus 1 darab dengan 8, 8 tolak dengan 3 darab dengan negatif 2 darab dengan 3. Kira terus kira terus saja. Okey, sama dengan kosong lah. So kira terus kalau tiada songsangan. Kalau ada songsangan 1 per lah. Boleh pelajar Halo. Boleh Sekejap, cikgu ada contoh metrik cikgu. Metrik sekejap metrik.
Okey, ni bentuk-bentuk soalan metrik lah. Bentuk soalan metrik pelajar. Pelajar tengok dekat sini ya. Ni soalan berorientasikan peperiksaan lah. Okey, cari metrik songsang bagian ni. So pelajar boleh cari. So ni metrik songsang, kaedah dia. So setakat sini setakat ni yang cikgu bincang tadi. Okey, seterusnya tulis persamaan linear serentak. Okey, yang ni pun bentuk ni pun dia boleh jadi. Dia bagi bentuk metrik. Dia minta kita tulis persamaan serentak. Tulis persamaan linear serentak. So kena tulislah. Persamaan linear serentak dia jadi macam mana pelajar? Persamaan linear serentak ni dia bagi bentuk metrik. So macam mana persamaan dia jadi? Halo. K tolak 2M sama dengan 1 lagi 1. 5K tolak 8M sama dengan 11. Boleh? Yang ni kalau dia bagi metrik, tulis persamaan serentak. Biasa. Mana? Okey. Bentuk maksudnya dia okey, so kita kira lah seperti biasa lah. Okey, so kira seperti biasa So yang saya faham, dia suruh tulis persamaan linear serentak dulu, baru kita jawab menggunakan kaedah metrik Okey, tak apa, mana-mana So jawapan dia betul Okey, so seterusnya pelajar, ni E dia diberi metrik E, so dia dah bagi E, cari F. So E darab F sama dengan identity. Okey, so nak cari metrik F, kita songsangkan metrik E So kaedah dia sama juga. Okey, so dibentuk soalan metrik. Okey, ni bentuk soalan metrik yang kedua lah. Okey, dia bagi satu persamaan metrik. Okey, didapati bahawa XY 1 per. So nilai dekat sini lah. Okey, cari K, P, Q, R dan S. Kat sini boleh cari tak pelajar? Halo. Kat sini boleh cari tak soalan ni? Soalan simple ni. Halo. Boleh maksudnya XY tu kita salin balik lah. Okey, yang ni kita buat pergi sebelah, songsangkan dia, betul Okey, anak dara tolak bujang Cina. So kita salin balik, negatif 3, so kosong, negatif 2. So kita salin balik 12, 11. So anak dara tadi A, B, C, D Anak dara 3 darab negatif 3. So 1 per negatif 9 tolak 2 darab kosong, kosong lah. So kita akan dapat jawapan dia 1 per negatif 9. So negatif 3, kosong, negatif 2, 3. So 12, 11. Okey, soalan dia nak cari nilai yang ada ni lah. Okey, jadi okey, so dia nak K. So K kat sini K tu adalah negatif 9 lah. So K negatif 9. So dekat sini PQRS lah. QRS. Okey, so boleh cari. Boleh? Kat sini boleh pelajar? Halo. Boleh Okey, ada lagi nak tanya tak soalan metrik ni? Esok keluar yang senang je ni soalan metrik ni. Diberi metrik songsang ni ialah nilai kat sini. Okey, so kalau macam ni, metrik songsang yang ni adalah yang ni lah. Okey, jadi kita songsangkan dia. So yang 4 dengan ni kita akan dapat 1 per 4 kali 2 8
8 tolak dengan 5 kali 3 15 lah. Okey, lepas tu kita salin balik 24. So negatif 5 negatif 3. Okey, so pelajar akan dapat 1 per negatif 3. Betul tak? Kesalah ni. 4 kali 2 8 tolak dengan 3 kali 5, so 15. Cikgu salah tolak ni. Negatif 7. So negatif 7 So 2, negatif 5, negatif 3, 4. So semua nombor ni, semua nombor yang ada ni pelajar 2 per negatif 7. Okey, negatif 5 per negatif 7, negatif 3 per negatif 7, 4 per negatif 7. So negatif-negatif potong Okey, so ni adalah jawapan dia lah. So kalau kita tengok soalan dia, cikgu kecilkan. So ni 5 per 7. Nampak tak pelajar? 5 per 7. So H tu adalah ni lah, H negatif 2 per 7. So K dia berapa? K dia 3 per 7. So yang ni 4 per negatif 4 per 7. Sama Boleh? Untuk soalan macam ni boleh? Boleh Okey, so metrik tak ada masalah. Okey, cikgu buka soalan lah. 15 minit lagi soalan nak tanya. So kalau cikgu tengok koleksi cikgu kat sini, ya, cikgu buka soalan ya. Okey. Okey, so pelajar, beza sukatan serakan data terkumpul dengan tak terkumpul Kalau terkumpul tu maksudnya dia dah susun. Katalah macam ni pelajar Katalah pelajar ada 2, 3, 1, 4, 5, 7. Contoh macam ni. Kita ada satu set data. Ni sukatan serakan data tak terkumpul. So nak terkumpul kita kena susun lah. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Contoh macam tu. Pelajar kena susun dia. Ni sukatan serakan data terkumpul. Kita kena susun dululah. Okey, lagi satu, bila ada data macam ni, soalan biasa tanya min, betul? So nak tanya min semua sekali kita tambah lah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7. Bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bahagi dengan 6. So kita dapat min. Berapa dapat min pelajar? Ni cikgu tunjuk contoh yang mudah So berapa dapat? 1 dan 6, 10, 22 bahagi 6, 22 bahagi dengan 6. So pelajar akan dapat min dia 3.7. Betul pelajar? Okey, seterusnya bila dah cari min, mesti nak cari varian. Soalan biasa. Varian ni kan dia guna simbol sigma ni kan, sigma kuasa 2 tu. So macam mana nak cari varian? 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 bahagi dengan 6 tolak dengan min 3.7 kuasa 2. So baru dapat varian. So bila dapat varian, nak cari sisihan piawai, terus dia punca dia, terus dapat jawapan dia. Boleh kat sini? Kalau dia minta kita lukis graf, boleh tak pelajar? Kalau dia minta kita lukis graf, kalau kita lukis graf macam ni kan, pelajar ingat tak graf macam ni? Kalau minta lukis graf, ni apa dia ni? Kuartil 1 berapa kuartil 1 dia? So ni median, ni kuartil 1. So ni 2, betul 2. Okey, lepas tu median dia 4. Lepas tu lagi satu apa? Ke kuartil, sekejap sekejap. Okey, sukatan serakan data tak terkumpul.
Okey, so first kali pelajar pelajar tengok dekat sini. Okey, kalau kita tengok C ni. So dapat data macam ni, nombor 1 kena susun dulu. Susun siap-siap. Susun daripada kecil ke besar. Okey, seterusnya kita cari kuartil yang pertama. Tak pun kita cari median dululah. Median ni di tengah-tengah. Median di tengah-tengah. So kalau pelajar kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, biasanya kita buat 11 tambah 1, 12 lah. Okey, 12 bagi 2, so dapat 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan median dia adalah 6. Dekat petak 6. So median dia adalah 43. So kalau dia tanya julat antara kuartil, so kuartil yang pertama ni dia mesti di tengah-tengah. Okey, antara 8 hingga 32 ni, so kat tengah-tengah dia ni adalah 12. Ni kuartil yang pertama. Kuartil yang ketiga pun sama juga, di tengah-tengah nilai yang kita ada. So 54. Kalau soalan dia julat antara kuartil, 54 tolak dengan 12 dapat 42. Median dia di tengah-tengah. Boleh dekat sini pelajar? Boleh Okey. So ni sama juga. Ni sama. Kalau dia tanya range, lagi satu. Dia tanya range. Okey, mesti kita ambil yang paling besar tolak yang paling kecil. Ni biasa soalan pattern macam ni, dia akan keluar kertas 1 lah. Okey. So yang ni sukatan serakan. Okey. Yang ni batang dan daun. Batang dan daun pun sama juga kaedah dia. So kalau dia minta kita lukis plot batang dan daun yang dipamerkan, okey, untuk mempamerkan taburan tinggi dua kumpulan murid tersebut. So kita tengok kelas alfa. Kelas alfa belah sini lah. So kita ambil yang paling besar 15. 152. Okey, 15 tak ada dah. 16. 16 apa? 16 kita start dengan 16 apa kat sini? 167. Okey, dia biasanya kita akan ambil yang besar, lepas tu kecil macam tu lah. Okey, kalau belah kanan kita ambil yang kecil, lepas tu besar macam tu. Boleh? Kat sini boleh? Plot batang dan daun ni boleh pelajar? Boleh Mesti boleh. Okey, seterusnya cikgu. Okey, so soalan tadi min tadi dah dapat min. Lepas tu cari varian. Ya. N tu pakai waktu bila? N tu bilangan dia, tak kisah pun. Tapi better dia data terkumpul lah, susun. Dapat data, susun dulu siap-siap. Kita mesti susun siap-siap. Dia walaupun kita tak susun, jawapan dia sama je sebenarnya. Sama kan? Kalau tak susun, sebab dia just kuasa 2 dia tambah semula, bahagi. Tapi biasakanlah dapat soalan macam tu baru kita buat. Okey, so macam ni. Lagi satu untuk plot graph sekejap. Okey, ni plot graph. Okey, plot kotak digunakan untuk membuat analisis bilangan data yang banyak lah. Plot kotak ni pelajar kena mahir Q1, median, Q3. Okey, contoh soalan macam ni. Dia bagi satu data pada kita. Nombor 1 cari median. Median ni mesti kat tengah-tengah. Pelajar mesti kat tengah-tengah. So kalau dekat sini, tengah-tengah dia ni 16 tambah dengan 16 bahagi 2. So dia tengah-tengah, dia duduk sini Okey, lepas tu cari kuartil pertama, cari kuartil ketiga. So dah dapat dah. Lepas tu kita plot. Okey, kuartil pertama kat sini 9. Lepas tu kita cari median. Median 16. So dekat sini 16. Lepas tu kuartil yang ketiga, so dekat sini 19. So sambung minimum dan maksimum. So mesti boleh plot kotak ni. Okey, kalau dia keluar soalan macam ni esok, boleh. Nanti pelajar tengok balik, ada lagi masa. Sama juga macam ni pun. Median dah ada, median.
Berapa bidang dia? 19. Okey, kuartil yang pertama berapa? 16. So 16. Kuartil yang ketiga berapa? 25. So plot ni mesti boleh. Okey, so kat sini settle. Tengok soalan. Tengok soalan kalau bincang soalan macam ni. Okey, kalau kita tengok soalan, kita ada peserta A, kita ada peserta B. Tentukan sukatan serakan yang sesuai untuk memilih peserta yang lebih konsisten. So sukatan serakan apa yang kita pakai dekat sini? Kita nak pilih peserta yang konsisten ni. Halo? Kita pakai apa? Okey, sisihan piawai paling kecil Kita ambil sisihan piawai kat sini. Sisihan piawai mesti boleh. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, hitung mean, variance dan sisihan piawai bagi peserta A. So carilah A dulu. Yang A tu sebab dia nak peserta A. Cari mean. Mean apa dia? Mean tambah je semua sekali, bahagi dengan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bahagi dengan 8. So dapat mean. Boleh. Dapat mean dah, cari variance, cari sisihan piawai. Boleh Okey, seterusnya. Sebelum kita stop, malam ni tidur awal Esok kena apa? Kena bertenaga sikit Pagi esok kertas 1 1 jam setengah, senang je. Relax je jawab. Dia confident tu kena ada Lepas tu double check tu kena ada. Okey. Okey. So kita tengok soalan. Penjelmaan S ialah translasi negatif 1 3 Okey, lepas tu P tu putaran 90 darjah lawan arah jam. U tu pantulan pada Y sama dengan 3. Okey, nyatakan koordinat bagi titik A. So titik A di bawah penjelmaan berikut. So S kuasa 2. So S tu apa dia? S tu tadi S translasi. So translasi S kuasa 2 maksudnya titik yang pertama ni. So translasi negatif 1. So negatif kita patah balik lah. Okey, yang ni X, yang ni Y So Y 1, 2, 3. So jawapan pelajar dekat ni kita cikgu tulis A lah. So A, S yang pertama pelajar dapat 1, 4. Okey, lepas tu S yang kedua. So S yang kedua 2 kali lah. S yang kedua, so 1, 2, 3. 1, 2, 3 je 3 kan. So 1, 2, 3. So kita dapat jawapan dia 0, 7. Betul? Betul Hadin? Yang ni Okey, ni yang pertama lah. Okey, kalau yang kedua kita tengok ST. Okey, yang kedua ni titik A juga. Kalau ST kita cari T dulu. So titik A tadi, T tu kita tengok. T ni putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 00. So titik 00 dekat sini. So lawan arah jam dia ke sini So awak akan dapat macam ni. Ni jawapan dia. So jawapan dia berapa? Negatif 1, 3. Betul lawan arah jam Okey. Negatif 1 jauh sangat ni. 3 ni jauh sangat ni. Sebab dia 2 petak je kat sini. So kat sini. So kat sini 2 petak. So kat sini 2 petak So jawapan dia negatif 1, 2. Okey, lepas cari T baru cari S. S ni translasi. So negatif 1,
Okey, 1, 2, 3. So jawapan akhir negatif 25. Negatif 25. Boleh? Betul tak jawapan cikgu ni? Halo? Betul Okey. Jauh je betul. Okey. Ni maksud awak Handin U kuasa 2 U kuasa 2. Maksudnya U yang pertama ni, U ni pantulan Y sama dengan 3. So Y sama dengan 3 kat sini, ni Y3. So kalau ada pantul 1, 2. So 1, 2. So pantul kat situ kita dapat 2, 5. Okey, lepas tu dia pantul lagi sekali dekat U. Titik yang kita dapat ni pantul lagi sekali titik yang sama. So jawapan dia sama lah, 2, 1. Betul Lepas dia pantul sini, dia pantul pada garis yang sama, dapat sama jawapan dia. Halo? Betul? Sekejap. So sekarang ni kita ambil titik A kan. Cikgu ambil warna merah So titik A ni, U ni pantulan Y sama dengan 3. So Y3 tu kat sini. So dia pantul lah kat sini. Dia pantul pergi sebelah 1, 2, 1, 2. So dia pantul dapat sini 2, 5. Okey, pantulan yang pertama. Okey, pantulan yang kedua, titik yang kita dapat ni pantul titik Y sama dengan 3 lagi sekali. So pantul semula ke sini. So dapat jawapan dia 2, 1. Boleh? Ke ada skema Anin? Tak ada skema Okey. Kalau ada segi sebab dia betul. Boleh? Betul lah dia. Okey, so settle yang ketiga. Settle. Yang keempat nak kena cerita ke yang keempat tu? TS tu. TS tu tak boleh cerita lah. TS cari apa dulu? S dulu, betul. S tadi dah dapat dah 1, 4. Lepas tu baru cari T 1, 4. So kalau sini, so kita dapat sini 1, 4. Lepas S cari T. T tu apa? Pantulan 90 darjah pada pusat 00. So sini ambil pembaris awak, letak 90 darjah lawan arah jam. So dia akan pergi mana ni? Sini lebih kurang ni 90 darjah. Ambil jaga lukis, tik tu, tik situ, dapat titik dia So lawan arah jam lah. Okey, so kita akan dapat sini sebenarnya ni, kalau kira betul ni, negatif 4, 1. Okey, so rasanya banyak dah ni cikgu cerita ni. Ada lagi tak nak tanya? Ada lagi? Cikgu buka soalan sebelum cikgu minta pelajar terus pergi tidur je. Ada soalan nak tanya? Ya. Asas nombor. Asas nombor kira seperti biasa lah, Adam. Asas nombor. Asas nombor Dia asas nombor ni yang penting dia apa? Penambahan, penolakan, dalam kertas satu lah. Kita tengok asas nombor. So contoh macam ni tolong tengok balik video cikgu ni simple je asas nombor ni. Apakah digit bagi 7 dalam asas 10? So digit 7 tu berapa? So tulis balik digit 7 ni. So kalau kita ada 2, 3, 7, 5,
5. So asas 8 maksudnya 8 kuasa 0, 8 kuasa 1. 8 kuasa 1 8 kali 7 40, 42 Nilai digit bagi 7 dalam asas 10 nombor berikut. So sepatutnya macam ni lah. 8 kali 7 apa? 56. Okey, 56. So jawapan dia macam tu je. So kalau macam ni, ungkapkan nombor dalam asas 9. Ni asas 2. Tukar dulu asas 9. So asas 2 kan 1 1 1 0 1 1 asas 2 maksudnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 berapa? 32. Tambah dengan 2 kuasa 4 berapa? 16. Tambah 2 kuasa 3 8. So kat sini kosong tak ada. Kat sini 2 kuasa 1 2, 2 kuasa 0 adalah 1. So kita tambah semua sekali. So 32 tambah 8 40. Okey, 40 tambah 16 56. So 59. So 59 nak tukar dia kepada asas 9, bahagi dengan 9. So 59 bahagi 9. Jadi macam-macam kaedah ada pelajar betul tak? Bagi 9. So dapat apa? 6. So 6 kali 9 6 kali 9 56 bagi 3. So 6 boleh bagi 9? Tak boleh. So 6 turun bawah, 6 baca daripada bawah. Ke cikgu salah kira ni? Kenapa tak ada jawapan dia? 63 ada tak? Halo? Betul 32 tambah dengan 16 tambah dengan 8 tambah dengan 3. So 59 betul? 59 nak tukar kepada asas 9 bahagi dengan 9. So kita dapat 6 poin lebih. So mesti 6 kali 9 54. Ya. 54. Jadi 59 tolak 54 dapat 5. Tu lah 65 asas 9. So macam tu jawapan dia. Boleh pelajar? Halo? Boleh. Okey, soalan last lah, soalan last. Soalan nombor 3 tu. Pelajar cuba. Soalan nombor 3 tu senang. Ada mengantuk dah tidur ni. Soalan nombor 3 tu pelajar. Tolak je kan? Oh dalam ni cepat. Kira terus. Tolak seperti biasa pelajar So kita dah X kuas. Kita dah X tu berapa? Jawapan dia B. Macam mana dapat B? So X bawa bagi sini, yang ni bagi sini 1305 tolak 515. Betul? So 5 tolak 5 0. 0 tolak 1 boleh tak? Tak boleh. Pinjam. So kat sini jadi 6. 6 tolak 1 dapat 5. Betul? So 2 tak boleh. Pinjam. So 2 dengan 6. So 8. 8 dengan 3. So jawapannya 350. Boleh? So kalau soalan nombor 4 ni, kalau soalan nombor 4 asas dia sama tak? Tak sama. Jadi kena samakan lah. Kalau kat sini asas 6 kan, yang ni tukar asas 6, yang ni tukar asas 6. Asas 2 tukar asas 10 dulu, lepas tu bahagi dengan 6. So 52 asas 8 tukar asas 10 dulu, bahagi dengan 6. Boleh? Boleh. Terror belaka dah ni.
So kalau dia keluar kertas 2 esok, tadi kertas 1, kertas 2. Asas nombor. Dia kalau apa? Yang ni senang je. Cikgu bincang soalan periksa asas nombor. Kita tengok soalan percubaan. Asas nombor, asas nombor. Okey, kalau soalan kertas 2 kalau dia nak keluar last sekali Kejap belajar. Kalau dia nak keluar kertas 2, so dia akan keluar bentuk macam ni lah. Mana pula ni? Percubaan SPM. Soalan Kelantan favorite kan. Cikgu duk bincang soalan Kelantan, soalan SMKAA tu. Okey, contoh macam ni kalau dia nak keluar juga kertas 2 lah asas nombor. Mana asas nombor dia? Mana pula ni? Kesalah dah soalan. Tak jumpa lah pelajar. Tak apalah, kita abaikan lah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu. Soalan? Ya. Pakai pen lah. Sebab nanti soalan awak nanti akan di scan. Sebab soalan awak tertutup. Kalau pakai kertas karbon nanti takut tak, bila di scan tu tak clear. Better pakai pen. Kecuali soalan pelan dengan soalan graf. Tu pun make sure kalau soalan pelan tu awak pekatkan sama. Soalan graf pun sama. Pakai pen lah, confidence sikit. Boleh